Hai kawan-kawan, selamat pagi. Sebelum mula, tolong tekan button subscribe ya. Hari ini saya ingin membentangkan kerja lapangan geografi saya yang bertajuk Kegiatan Ekonomi Perniagaan di Batu Lintang. Pembentangan hari ini merangkumi 4 kandungan iaitu pengenalan kawasan Batu Lintang, jenis-jenis kegiatan ekonomi perniagaan, kepentingan kegiatan ekonomi perniagaan dan akhir sekali merupakan cadangan-cadangan dari para responden untuk membangunkan kegiatan ekonomi perniagaan di kawasan ini. Mari kita mengenali kawasan ini. Saya akan menceritakan kedudukan, ciri fizikal dan ciri budaya di kawasan Batu Lintang. Kawasan kajian saya terletak di arah selatan dari pusat bandaraya Kuching. Kawasan ini merupakan kawasan tanam palma dan bangunan di kawasan ini dikelilingi dengan hutan. Saya kategorikan ciri budaya kepada 4 kategori iaitu sekolah, pertempatan, penjabat dan lain-lain. Terdapat banyak sekolah seperti SMK Batu Lintang, SK Batu Lintang, Vocational College Kuching, SK Pendidikan Kasbi Kuching terletak di kawasan ini. Kawasan Batu Lintang juga merupakan sesuatu tempat yang sesuai sebagai pertempatan. Struktur bangunan perumahan di kawasan ini ialah rumah teres yang mempunyai setingkat dan 2 tingkat serta pangsa puri atau lebih dikenali sebagai apartmen yang terdiri daripada banyak unit untuk disewa. Pihak kerajaan juga memiliki kawasan ini sebagai jambatan kerajaan. Sebagai contoh, Lembaga Air Kuching, KWB, Balai Pompa dan Penyelamat Batu Lintang dan banyak lagi dapat dicari di Batu Lintang. Bukan itu sahaja, pelbagai kedai, taman perumahan dan kawasan masih dalam pembinaan juga wujud di kawasan kajian saya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi perniagaan. Menurut pemerhatian, saya dapati bahawa tidak banyak jenis kegiatan ekonomi perniagaan di kawasan Batu Lintang. Sebaliknya, lebih banyak perumahan, penjabat dan sekolah di sini. Antara kegiatan ekonomi perniagaan ialah pemakanan, seperti kafe dan restoran yang dioperasi secara kecil-kecilan. Kafe yang paling popular di kawasan ini ialah Jungsen Cafe. Pernah pergi kan? Saya pernah pergi makan tengah hari sebelum pandemik ini. Ramai orang dalam kafe tersebut dan susah untuk cari tempat duduk. Jadi perlu kongsi meja dengan orang lain lah. Kafe ini popular kerana makanan yang disediakan sangat enak dan selera. Bukan itu sahaja, kedudukan kafe ini juga strategi kerana dekat antara penjabat-penjabat. Para pekerja dari penjabat sekeliling dapat menikmati sama ada minum pagi dan minum petang ataupun makan tengah hari di Junsen Cafe. Selain itu, terdapat satu stesen minyak iaitu Shell terletak di sini dan juga kedai perubatan seperti farmasi dan klinik gigi. Akhir sekali, saya kategorikan mereka sebagai kedai-kedai lain termasuk kedai runci, kedai bahan binaan, kedai perabot dan satu kedai dobi juga. Kepentingan kegiatan perniagaan. Maklumat dari bahan rujukan dan data daripada soal selidik membolehkan saya menghasilkan graf ini. Menurut borang soal selidik, terdapat 14 responden iaitu semua responden bersetuju bahawa kepentingan kegiatan perniagaan di Batu Lintang adalah peningkatan taraf hidup dan membuka peluang pekerjaan. Kita dapat membuka peluang pekerjaan supaya dapat mengurangkan kadar pengangguran terutamanya pada pandemik COVID-19 yang masih belum tamat di negara kita. Misalnya, sektor perniagaan mewujudkan peluang pekerjaan kepada para jurujual dan pekerja atau pekedai dalam sektor sekunder dan tertier. Selain itu, kegiatan perniagaan juga dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Hal ini dikatakan demikian kerana peluang pekerjaan yang luas akan meningkatkan pendapatan rakyat. Hal ini membantu rakyat Malaysia memperbahagikan dan meningkatkan taraf hidup mereka kerana mereka mempunyai kuasa beli untuk mendapat keperluan hidup yang lebih baik seperti perumahan yang selesa, taraf kehidupan dan taraf pendidikan pula dapat meningkat. Seterusnya, kegiatan ekonomi dapat menjanakan pendapatan negara apabila kuasa beli rakyat meningkat dan aktiviti perniagaan beruntung.
Bukan itu sahaja, kemajuan ekonomi mengalahkan pembangunan infrastruktur yang canggih. Infrastruktur yang disediakan seperti jalan raya dan MRT dapat meningkatkan darjah ketersampaian penduduk ke sesuatu destinasi. Di samping itu, kegiatan ekonomi perniagaan tempatan mengurangkan pergantungan negara kepada barangan import. Kerajaan boleh mengalahkan sektor industri kecil sederhana iaitu IKS bagi mengurangkan barangan import. Okey, kita sampai kandungan yang terakhir iaitu cadangan-cadangan dari para responden untuk membangunkan kegiatan perniagaan di Batu Lintang. Cadangan pertama, pekedai boleh mempromosikan produk mereka melalui sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya untuk menarik pelanggan. Contohnya, merakam video yang menarik perhatian pelanggan tentang kelebihan dan persekitaran di kedai anda. Seterusnya, muat video ini di YouTube supaya pelanggan-pelanggan dapat mengenali kedai anda secara langsung, menambah pendapatan pekedai kan? Jurunjual juga boleh memperjualbelikan produk mereka terutamanya sayur-sayuran atau menyediakan makanan tengah hari untuk dijual dan menawarkan perkhidmatan penghantaran dari rumah ke rumah dengan mempromosikan mereka melalui Facebook, penalihatkan atau menyiarkan melalui WhatsApp antara penduduk tempatan. Cara bijak kan? Dengan itu, banyak peniaga dapat meneruskan perniagaan mereka dalam masa susah untuk beroperasi kedai ini. Cadangan kedua, menambah bilangan kedai makanan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak pejabat, perumahan dan sekolah di kawasan kajian saya. Para pekerja dari KWB atau pelajar dari sekolah sekeliling seperti SNK Batu Lintang sekolah saya dapat menikmati makan tengah hari mereka dekat sekolah atau penjabat sebab dapat menjimatkan kos minyak petrol. Cadangan ketiga, tawaran pembiayaan bantuan awal. Kerajaan haruslah menyediakan tawaran pembiayaan awal untuk sesiapa yang berminat dalam sektor perniagaan. Kerajaan boleh bekerjasama dengan pihak kuasa untuk mendanakan dana pembangunan kepada perniagaan kecil yang berhasrat membuka kedai atau memulakan perniagaan mereka. Dengan bantuan kerajaan, mereka dapat menyelesaikan masalah kewangan sama ada untuk menyewa kedai ataupun meningkatkan kualiti produk. Cadangan yang terakhir adalah penambahbaikan perkhidmatan dan kebersihan kedai. Pelbagai sektor perniagaan perlu menyediakan perkhidmatan yang baik dan menjaga kebersihan kedai agar dapat memberi impak positif kepada pelanggan-pelanggan. Oleh itu, pelanggan-pelanggan akan datang lagi dan mengesyorkan kedai-kedai tersebut kepada kawan-kawan mereka. Sebagai kesimpulan, saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Nosin kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan kerja lapangan geografi saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas yang banyak memberikan idea dan bantuan semasa mengumpul data kajian dan menulis laporan hasil kajian ini. Anda tahu ada siapa ya? Perbincangan saya sampai sini. Terima kasih kerana memberi perhatian. Sekian, terima kasih. Sebelum tutup video ini, tolong tekan button subscribe di bawah ya kerana ini amat penting kepada saya. Terima kasih. Bye-bye.